Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Khabar semua, kaifa halukum jami'an? Selamat pagi semua. Mudah-mudahan pagi yang baik ini, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam, hari yang diberkati Allah, hari yang berkat. InsyaAllah kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati majlis kita pada pagi ini, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada semua yang menonton, yang share, yang like. Barakallahu fikum. Yang mengantar star pun, Masya Allah. Kalau ada sudi yang memberikan stars, ya, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Sofi Emir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong Jawa, Alhamdulillah. Kak Nur Azizan Baharudin, apa khabar Kak? Lama tak jumpa, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moga Allah catat nama kita sebagai ahli syurga asbab hadir majlis ilmu tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kepada pihak Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, ya, kerana menganjurkan program kuliah yang berkala yang istiqamah meneruskan kuliah secara online ini. Yang mudah-mudahan pagi yang kita masa yang kita luangkan pada pagi ini mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita, ya, diizinkan oleh Allah Azza wa Jal untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu rezeki, kan? Rezeki. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bincangkan tentang rezeki. Sebenarnya bila kita sebut tentang rezeki ni, banyak benda yang boleh kita bincangkan, ya. Tapi sebelum kita pergi jauh dalam kita bicarakan soal rezeki ini, perkara utama yang perlu kita tahu ialah ayat Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Itu asas yang mesti kita ketahui sebagai orang Islam. Perkara itu kena tahu, ya. Okey, jom kita tengok surah Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Firmanullahu ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Sadaqallahul azim. Okey. Ayat 56 Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri pada Allah. Itu asas sebagai seorang hamba yang wajib kita ketahui. Kita hidup dekat dunia untuk mengabdikan diri pada Allah, tidak lebih daripada itu. Tak kira status kita siapa, keturunan kita apa background kita, education kita level mana, ya, kulit kita warna apa, status kita macam mana, mak kita siapa, bapa kita siapa, keturunan siapa, semuanya sama saja. Kita tetap hamba Allah. Kita tetap hamba Allah. Ya. Yang wajib mengabdikan diri pada Allah, tak lebih daripada itu.
Sebab tu Ibnu Athaillah Asy-Syakandari rahimahullah taala menyebutkan la tata'adda niyyata himmatika ila ghairihi fal karim la tatakhattahu al-amal. Jangan engkau melangkaui niat ataupun cita-cita, matlamat, impian hidup kamu melebihi ataupun melangkaui Allah Azza wa Jal. Maka Allah yang Maha Mulia itu tak akan dapat dilangkaui dengan niat kita, dengan tujuan, matlamat, cita-cita, impian kita. Allah tak akan dapat dilangkaui dengan perkara-perkara itu. Kita nak kita nak jadi jutawan, ya, jangan lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak apa lagi? Kita nak jadi orang yang banyak ilmu, tahu banyak benda. Jangan lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah tak akan dapat dilangkaui dengan apa yang kita inginkan. Sebab apa? Allah yang Maha Besar. Ini dijelaskan lagi pada ayat berikutnya, 57 Az-Zariyat, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak minta rezeki daripada kalian, daripada mereka, ya. Dan aku tidak minta mereka memberi makan pun pada aku. Mafhumnya lebih kurang begitu. Allah tak minta apa-apa pun pada kita. Sebab apa? Sebab Allah yang memberi, bukan Allah yang meminta. Sekarang ni yang meminta siapa? Kita lah. Yang memberi siapa? Allah. Jelaskan kat situ kan. Yang meminta kita, yang berharap siapa? Kita. Yang menginginkan siapa? Kita juga. Semuanya kita. Yang memberi ini, mengurniakan, menganugerahkan ini ialah Allah Azza wa Jal. Betul tak? Kita nak makan, kita nak minum, kita nak apa? Nak sihat. Kita nak apa lagi? Nak panjang umur. Lagi nak apa? Nak rezeki. Lagi nak apa? Nak anak, nak isteri yang baik, nak suami yang baik, nak keluarga bahagia. Lagi nak apa? Nak kereta, nak rumah, nak jawatan, nak gaji, nak bonus, nak komisen. Lagi apa? Ya, nak berjalan, nak pergi Mekah, nak pergi umrah. Semuanya nak ini memang kerja hamba lah. Memang hamba lah yang nak, semua nak. Nak makan, nak minum kan. Ada tak orang yang tak makan, tak minum? Tak ada. Tak makan, tak minum, matilah dia. Maksudnya kita memang menginginkan makanan, kita menginginkan minuman untuk kita meneruskan kehidupan. Jadi sekarang ni kita yang menginginkan, walaupun dia orang besar sekalipun, walaupun dia orang hebat sekalipun, walaupun dia orang kaya sekalipun, dia pun menginginkan makan, kan? Dia menginginkan kekenyangan. So sekarang ni semua kita menginginkan. Habis tu yang memberi siapa? Yang memberi itu Allah. Yang memberi hanya Allah. Sebab tu asbab kepada rezeki itu terlalu banyak. Asbab rezeki banyak. Musabbib dia, ya. Adapun yang pemberi rezeki satu saja, Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab tu banyak. Pemberi sebab, ya, musabbib itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ya, terima kasih yang sudi yang tag kawan-kawan dia. Barakallahu fikum. Terima kasih Nur Azizan. Ya, kita tetap hamba Allah walau apa saja status kita. Ya, betul, ya. Baik. Yang meminta, yang mengharap, yang merayu adalah kita, tapi hanya Allah yang bagi semua itu. Masya-Allah. Terima kasih Kak Nur Azizan, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Cuba kita lihat dulu, ya. Jelas kat situ kan konsep kita sebagai hamba, iaitu dalam surah Az-Zariyat 56 dan 57 yang kita bacakan tadi. Itu kalau boleh kita hafal ayat itu, insya-Allah. Okey, seterusnya kita lihat apa makna rezeki. Rezeki sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah taala, ulama daripada Mesir, meninggal dunia pada tahun 1998, dan beliau ini, almarhum ini, dikatakan sebagai seorang wali Allah
ya, kerana mereka melihat ada karamah-karamahnya Allah bagikan kepadanya, tapi dia tak mengakulah dia wali semasa hidupnya, ya. Kemudian Syekh Mutawalli ini tuan-tuan pernah menjadi menteri wakaf di Mesir, tapi semua pendapatan dia, ya, gaji dia itu dipulangkan semula kepada rakyat dia. Ini hebatnya ulama, ya, ulama alim pula tu, ya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi namanya. Saya suka membaca penulisan kitabnya kerana gaya penulisannya itu sangat seronok baca, ya. Okey, tak apa. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan rezeki itu ialah setiap apa yang telah kita rasakan manfaat daripadanya. Ya, dengar baik-baik, ya. Rezeki itu ialah setiap apa yang telah kita rasakan manfaat daripadanya. Bermaksud yang belum rasa manfaat itu bukan rezeki lah, ataupun belum jadi rezeki. Yang dah rasa manfaat itu apa? Makanan yang kita makan. Contohnya nasi lemak. Pagi ni kita beli nasi lemak depan mata kita. Itu rezeki ke? Belum lagi. Bila kita makan terasa sedap di tekak, kenyang, telan, maka nasi itu memberi manfaat kepada badan kita, rasa kenyang, rasa sedap di tekak. Ya, dengan kenyang tadi tu ada tenaga, boleh bekerja. Maka itulah namanya rezeki, sebab dah rasa dah manfaat daripada nasi lemak itu. Jelas kan? Lagi apa yang dah rasa manfaat? Baju yang saya pakai ni, ini rezeki saya. Sebab apa? Saya pakai, tuan-tuan tak nampak saya tutup badan aurat kita. Jadi baju ini adalah rezeki saya, sebab saya dah rasakan manfaat. Pakai baju ni keluar rumah, terlindung daripada panas dan sebagainya. Nampak tak? Bila pakai baju ni terasa macam segak kan? Jadi itu manfaat lah. Boleh, kasut yang kita pakai itu rezeki. Sebab apa? Rasa manfaat. Ya. Tapi kata Syekh Asy-Sya'rawi, setiap apa yang dirasakan manfaat itu boleh jadi dalam bentuk yang halal, boleh jadi dalam bentuk yang haram. Manfaat yang kita dapat itu boleh jadi dalam bentuk yang baik ataupun yang tidak baik. Contoh macam mana? Kita pakai, saya beli, duit saya bulan ni, katakan gaji saya bulan ni, contohlah, ya, gaji kita RM10,000. RM10,000 tadi kita pun beli slipper ataupun beli kasut. Maka kasut itu adalah rezeki saya. Sebab apa? Sebab kasut tadi itu telah memberi manfaat pada saya dan saya dah rasakan manfaat dia. Saya pakai, sedapnya pakai kasut ni, lembut di jalannya. Kasut tadi tak terpijak najis, tak terpijak paku dan sebagainya. Jadi itu rezeki saya sebab saya dah rasakan manfaat daripada kasut tersebut. Saya pun pergi masjid, pakai di masjid, sampai di masjid saya buka lepas solat apa semua, tengok-tengok kasut kita udah lebuh. Lebuh, ya. Lebuh maksudnya hilang lah. Kena curi. Siapa yang curi? Pencuri lah curi. Sekarang ni ada tak rezeki saya? Tak ada lah. Habislah rezeki saya kat situ. Sebab sudah tidak rasa lagi manfaat kasut tersebut. Manfaat kasut tu pergi pada siapa? Pergi kepada si pencuri. Pencuri tu pakai, dia kata, sedapnya kasut ni. Dia pakai, tuan-tuan dan puan, dia pakai tak terpijak paku, tak terpijak najis. Sampai ke rumah dia elok sedap pakai kasut tu. Manfaat tak bagi dia? Manfaat bagi dia. Tapi manfaat itu dalam bentuk yang haram, bentuk yang tidak baik. Sebab tu rezeki ni ada yang halal, ada yang haram. Walaupun dia dah memberi manfaat kepada kita, tapi ada yang baik, ada yang haram. Orang ambil riba contohnya, kan, makan riba ataupun main judi, kan. Duit judi tu dia beli makanan, dia beli minuman. Manfaat tak untuk dia? Manfaat lah. Tapi makanan itu daripada yang tidak baik. Ya. Sebab apa? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala suruh kita mencari Allah suruh kita cari makanan yang baik. Bermaksud di sana ada rezeki yang tidak baik. Allah kata suruh kita cari rezeki yang baik, kan? Bermaksud di sana ada rezeki yang tidak baik. Boleh, Dan kata Asy-Sya'rawi lagi Allahumma salli ala Muhammad, apa yang kita ada belum tentu rezeki kita. Apa yang kita ada itu adalah milik kita. Sebab apa? Sebab yang dikatakan rezeki itu ialah apa yang telah kita rasakan manfaat. Jadi yang belum rasa manfaat itu milik kita.
Contoh tuan-tuan, dalam bank kita ada 1 juta. 1 juta tu duit siapa? Duit kita lah. Duit kita yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sekarang ni duit tadi tu milik kita yang dipinjamkan. Belum jadi rezeki. Rezeki tu macam mana? Duit 1 juta tu kita bawa keluar pergi haji. Haji itu manfaat untuk kita, maka haji itulah rezeki kita. Duit 1 juta tadi tu kita beli makanan, beli nasi Arab, maka nasi Arab itulah rezeki kita. Lepas tu mati, dalam bank tu ada 900,000 lagi. 900,000 lagi tu jadi siapa punya? Dah bukan rezeki kita lah, sebab kita dah tak ada. Rezeki tu kalau ikut agama kita, ya rezeki tu milik siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kepada pemilik asal, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan rezeki isteri kita, bukan rezeki anak-anak kita. Rezeki Allah balik kepada pemilik asal Allah. Tapi Allah bukan nak rezeki tu, cuma Allah lah pemilik. Rezeki tadi tu dipulangkan semula kepada hamba. Tapi anak isteri kena ambil rezeki daripada Allah itu dengan cara ikut hukum faraid. Itu ada hukum faraid tu. Jadi ada orang ingat bila suami tu mati, itu jadi hak milik isteri dia. Belum lagi, sebab itu hak milik Allah. Nak ambil balik pada Allah, ikut cara Allah suruh. Itu yang hukum faraid tu. Ya. Sebab tu isteri boleh makan rezeki yang haram walaupun itu duit suami dia. Itu suami aku punya duit lah. Suami aku dalam bank dia ada 900,000, aku ambil lah semua. Dah duit suami aku. Betul lah duit suami. Kan memanglah suami kita, tapi itu bukan suami tu dah tak ada dah. Kalau nak duit suami tu, pergi minta izin kat dia. Tapi masalahnya dia tak boleh cakap dah mati. Contohlah, korek kubur dia balik minta. Tak boleh lah. Jadi harta tu balik kepada Allah. Sebab tu isteri tak boleh makan harta suami tu suka-suka hati. Dia kena ambil 1/8 saja. Ya. Itu yang datangnya adanya instrumen yang macam mana nak selesaikan isu ni kan. Sebenarnya wasiat ke faraid ke semua baik tuan-tuan. Ada hikmah dia, ada keadilan kat situ. Dan dalam Islam ada juga disebut sebagai hibah kan. Hibah pun satu instrumen yang boleh kata meringankan. Itu pun diharuskan dalam Islam kan. Bukan kata Islam tak ada solusi, ada. Ya, ada tuan-tuan. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak cerita rezeki tadi kan. Jadi maknanya duit dalam bank tu milik kita, bukan kita punya lagi. Milik kita. Jadi yang dikatakan rezeki tu yang kita rasa manfaat daripada duit 1 juta tu, beli rumah, beli kereta, buat belanja makan minum, buat pergi cuti kan, dan sebagainya. Itulah rezeki. Boleh Baik tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kemudian kita lihat pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rezeki ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Imam Al-Ghazali mengatakan rezeki ini ada 4 kategori. 4 kategori. Yang pertama namanya rezeki yang disebut sebagai apa? Madmun. Madmun maknanya rezeki yang telah dijamin. Boleh rezeki yang telah dijamin. Yang dijamin macam mana? Ni umur kita, ajal kita, rezeki kita, sihat tubuh badan kita, semuanya telah dijamin. Oksigen, jantung, semua yang dijamin. Yang ni ia tidak ada kaitan sangat dengan dunia. Ya, sebab memang Allah dah bagi dah kehidupan, rezeki yang telah dijamin. Berapa lama hidup dah dijamin dah. Dalam 120 hari dalam kandungan perut ibu kita, Allah kata, Allah suruh malaikat tuliskan bagi kita 4 perkara, iaitu rezekinya, ajalnya, kebaikan hidupnya dan juga keburukan hidupnya akan dilalui oleh dia. Jadi perkara itu dah ditulis, dah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, tak perlu ada perasaan dengki dekat orang. Sebab apa? Sebab rezeki dah dijamin pun. Rezeki saya punyalah. Rezeki anak saya lah. Saya tak boleh ambil rezeki anak saya. Setiap orang dah ditentukan dah pun. Rezeki jiran saya lah. Tak, kenapa kita nak dengki dengan orang?
Kan? Sebab masing-masing dah dijamin. Tak ada istilah kita nak ambil rezeki orang, tuan-tuan. Masing-masing dah dijamin. Kan? Yang orang hasad dengki tu sebab dia tak faham. Kadang pelik, kenapa sampai nak berdengki-dengki? Siapa yang ada perasaan hasad dengki ni, dia dah masuk dalam zon syirik tau. Na'udzubillah min zalik. Syirik ni sebab apa? Sebab soalan kita tak reda dengan apa yang Allah bagi. Sekarang ni siapa yang punya rezeki? Siapa yang bagi? Allah kan. Jadi kenapa kita nak mempertikaikan Allah nak bagi kat siapa? Nah. Allahumma salli ala Muhammad, ya. Jadi itu nombor satu, rezeki yang disebutkan sebagai rezeki yang telah dijamin. Berapa umur kita? Tak ada, kita tak boleh nak buat apa-apa, tuan-tuan, ya. Berapa apa rezeki kita? Apa nama jantung kita, sihat kita, semua dah Allah dah tentukan dah. Oksigen apa semua. Ini tak payah kita fikirkan sangat. Kita kan nak kena fikir ke? Hari ni ada oksigen ke? Tak payah fikir, tuan-tuan. Tak fikir pun. Pernah ke kita fikir oksigen hari ni ada ke? Tak fikir, tuan-tuan. Kita fikir ke jantung kita berjalan macam mana? Tak. Kita buat kerja tak fikir menjantung kita. Tapi jantung tetap berjalan kan? Darah mengalir, itu semua dah diuruskan, ya. Allah Ta'ala yang tentukan. Kita tak ada sempat nak tekan butang apa, nak bagi jantung ni berjalan, tak ada. Allahumma, ya. Okey, baik, Allahumma salli ala Muhammad, ya. Terima kasih kepada yang support surah An-Nur. Boleh infak Jumaat, pagi ni Jumaat. Jangan lupa infak subuh. Pergi dekat situ, ada yang telah dipinkan di ruangan komen. Infak dana untuk aktiviti kuliah, ya. Surah An-Nur fasa 3A, nombor akaun Bank Islam 05012001005338 dan hantarkan star. Ya. Okey. Jangan insya-Allah ini hari Jumaat boleh kita infak Jumaat, insya-Allah, ya. Hari Jumaat hari yang baik. Pagi-pagi ni kita mulakan dengan sedekah. Insya-Allah boleh, ya. Okey, kita habiskan sikit lagi, ya. Nombor satu, kata Imam Al-Ghazali, rezeki yang pertama disebut sebagai rezeki yang telah dijamin. Yang ni kita tak perlu nak usaha sangat-sangat sebab memang telah dijamin pun, ya, jantung kita dan sebagainya. Yang kedua namanya rezeki yang disebut sebagai apa? Allahumma salli ala Muhammad. Rezeki yang disebut sebagai mamluk, ya. Baik. Rezeki mamluk. Rezeki mamluk ini iaitu rezeki yang dimiliki. Rezeki yang dimiliki. Yang dimiliki ni apa? Rumah kita, kereta kita. Ini perlukan kepada usaha lah, ya. Rumah, kereta, tanah kita, duit kan, duit dalam bank tu, itu adalah yang dimiliki. Yang dimiliki sementara sajalah, ya. Duit kita, bonus kita, pelaburan, semua yang dimiliki, yang bersifat sementara. Kereta kita tu kita punya kan, ya, itu milik kita. Rumah milik kita. Ini namanya rezeki yang dimiliki ataupun disebut sebagai mamluk, rezeki yang dimiliki. Baju kita kan, berapa helai baju tu? Banyak kan. Itu semua yang kita miliki. Kasut kita berapa pasang, jam tangan kita kan, spek mata kita, semua rezeki yang dimiliki, ya, yang mana Allah bagi kat kita untuk kita miliki. Ya, sifatnya semasa hayat saja. Waktu mati dah tak ada dah. Waktu mati tinggal yang semua habis, tinggal 3 je: anak soleh, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Itu yang kita bawa. Itu nombor 2, rezeki yang dimiliki. Tengok yang ketiga pula. Yang ketiga namanya rezeki yang disebut sebagai maksum. Maksum ni apa? Rezeki yang diberikan ataupun yang diagih-agihkan, yang diberikan, yang diberikan oleh Allah mengikut kadar yang ditentukan ataupun mengikut kadar masing-masing. Sebab tu ada gaji berbeza kan. Bos gaji besar, pekerja gaji sikit. Itu namanya rezeki maksum. Rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Yang siapa usaha lebih dapat lebih, siapa usaha sikit dapat sikit. Siapa jual nasi lemak pagi ni, dia buat banyak,
maka habis nasi lemak tu dapatlah banyak, kan? Orang jual nasi lemak buat sikit, habis jual dapatlah sikit. Itu yang telah diberikan ikut kadar usaha kita. Ada orang ngaji dapat PhD, dapat jadi pensyarah, gaji dia besar sikit. Ada orang tak dapat doktor, kan, jadi pensyarah biasa, gaji dia kecil sikit lah, sebab usaha dia setakat itu. Nampak tak, ya? Ada orang dia buat apa nama, itu namanya rezeki diberikan. Ada yang gaji ada yang gaji besar, ada gaji kecil. Nampak tak, ya? Itu namanya rezeki yang telah diberikan. Jadi ikut pada masing-masing. Anak kita rezeki dia kadar itulah, sebab dia kecil lagi, kan, sesuai dengan dia. Ya, itu namanya rezeki yang diberikan oleh Allah, kan. Rezeki kepada pengemis ada rezeki dia, rezeki kepada CEO, director, pekerja, kerani, semua gaji sama ke? Tak sama, kan. Satu pejabat tapi gaji aku 2,500, gaji dia 2,800. Gaji dia kerja lama lagi, pengalaman banyak, jadi lebih sikit walaupun duduk sebelah sepatu meja dengan dia. Dan sebab apa? Sebab pengalaman dia. Itu namanya rezeki yang diberikan ikut kepada usaha, ikut kepada pengalaman dan sebagainya. Ya, boleh, kan? Okey, kita tengok yang terakhir. Namanya rezeki yang disebut sebagai mau'ud. Apa dia? Mau'ud. Mau'ud maknanya rezeki yang telah dijanjikan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Rashid Ridha. Allahumma salli ala Muhammad. Nama ni saya suka betul lah, ya. Rashid Ridha ni seorang ulama tafsir, ya. Dulu saya bercita-cita berangan juga nak letak nama anak saya Rashid Ridha. Ya, Rashid Ridha sebab nama seorang ulama mufassir, Rashid Ridha, ya. Terima kasih Tuan Rashid. Daripada mana tu? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Yang terakhir namanya rezeki yang disebut sebagai mau'ud. Mau'ud bermakna apa? Rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal kepada kita. Ini boleh semak Al-Quran. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sadaqallahul azim. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah janji apa? Allah janji apa? Allah akan tunjukkan jalan keluar. Allah janji, Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Gitu. Tak gitu. Allah yang sebut tu. Syarat dia siapa yang bertakwa. Allah janji, Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Lagi apa janji Allah? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapuskan riba, Allah menyuburkan sedekah. Janji Allah, siapa yang bagi sedekah, Allah suburkan rezeki. Itu janji Allah, bukan janji saya, bukan janji siapa-siapa. Janji Allah. Nampak tak? Janji Allah kata apa? Siapa yang bagi sedekah, Allah suburkan rezeki. Lepas tu bagilah infak dana untuk aktiviti kuliah ilmu. Surah An-Nur Fasal 3A ni. Kan? Cepat-cepat. Siapa yang belum bagi, kita salurkan, sebab janji Allah, siapa yang bagi, Allah suburkan rezeki. Itu cara nak menjadikan rezeki kita beranak. Tapi jangan anggap hanya pada duit saja. Ya, kadang-kadang duit tak dapat bawa ke mana pun. Ya, kita nak rezeki biarlah sikit tapi bahagia, kan. Sikit rezeki tak banyak mana pun, tapi anak-anak jadi anak yang soleh-solehah, dapat suami baik, isteri baik. Itu kan rezeki. Apa guna duit banyak, isteri pun lintang pukang, suami pun lintang pukang, anak-anak pun entah ke mana. Apa gunanya, kan? Rumah besar bak istana, tapi dalamnya macam neraka. Apa guna, kan? Anak-anak depan mata tapi macam tak ada depan mata. Apa gunanya? So tak ada manfaat juga. Banyak-banyak harta tapi tak menyenangkan. Tak ada. Jadi kita nak biar rezeki yang sikit tapi diberkati, bahkan dapat memberikan kita rasa kecukupan. Itu yang kita nak.
Rezeki yang telah dijamin luar biasa. Yang dijanjikan Allah ni luar biasa. Bergantung kepada iman dan takwa kita. Makin beriman, makin bertakwa seseorang itu, tuan-tuan dan puan, makin akan dapatlah rezeki yang tak disangka-sangka. Sebab itu janji Allah. Nak dapat janji yang tak disangka-sangka ni apa dia? Syarat dia satu je. Jadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Macam mana jadi hamba yang bertakwa kepada Allah? Ikutlah apa yang Allah bukan susah pun. Ikutlah apa yang Allah suruh buat. Allah kata solat, solat. Allah kata tutup aurat, tutup aurat. Allah kata jaga amanah, jaga amanah. Allah kata ikut saja apa Allah kata, insya-Allah kita jadi orang bertakwa. Bila kita jadi orang bertakwa, ya, maka Allah tunaikan janjinya. Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Boleh Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebagai kesimpulannya lah pada pagi ini daripada apa yang kita bincangkan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, ya, dalam bab rezeki ini terlalu banyak boleh kita sentuh. Sebagai kesimpulannya kita recap balik. Yang pertamanya kita sebut Allah itu adalah musabbib. Allah lah pemberi rezeki yang mutlak, ya. Asbab rezeki itu terlalu banyak. Ada orang dia pandai kemahiran melukis, rezeki dapatnya daripada lukisan yang dia buat. Ada orang suaranya sedap, maka dia boleh menasyid, rezeki pada menasyid, ya. Ada orang dia pandai mengajar, kan, maka asbab rezeki itu dia mengajar, tadi dapatlah rezeki kat dia. Ada orang dia tak berapa pandai tapi kederatnya banyak, ya, dia boleh menukang, boleh buat kerja berat-berat, rezeki pada situ. Jadi Allah tu maha, masya-Allah cantik, kan. Kalau semua orang sama, ya, semua orang kaya, siapa nak jadi miskin tak? Kalau semua miskin, siapa nak jadi kaya? Kan? Kalau semuanya, bayangkan kalau semua orang kaya, tuan-tuan. Semua orang kaya. Siapa nak bekerja? Semua kaya. Tak ada siapa nak jual nasi lemak pagi-pagi, tuan-tuan. Sebab yang jual nasi lemak tu pun dia jutawan juga. Aku nak berniaga buat apa? Siapa nak berniaga? Kedai runcit pun tak ada. Sebab apa? Tokek kedai runcit pun kaya juga. Aku nak berniaga buat apa? Aku dah kaya. Kenapa aku berniaga tak payah? Habis tu aku nak cari ayam kat mana? Siapa nak jual ikan? Kan? Habis tu pakat-pakat semua jadi nelayan. Jadi semua jadi nelayan cari ikan. Siapa? Kan? Tak balance lah. Habis tu siapa nak kerja dekat sawah padi mendang tu? Dah tak ada orang pula. Nampak tak? So Allah tu maha mengetahui. Ada orang Allah bagi kelebihan, dia pandai masak jadi chef. Ada Allah Ta'ala bagi kelebihan, dia ni tak pandai masak tapi ya pandai mengajar, jadi lecturer, cikgu, kan. Ada orang tak pandai nak buat apa-apa, apa pun tak ada, tapi dia ada tenaga, tukang sapu sampah, kan, tukang buat kerja-kerja buruh. Kalau tak ada orang kerja buruh, siapa nak buat rumah kita? Jadi ada masing-masing rezeki masing-masing. Itu saya kata asbab rezeki terlalu banyak, pemberi dia satu saja, iaitu Allah Subhanahu Taala. Jadi jadilah kita orang yang bertakwa pada Allah. Allah janji Allah bagi kita rezeki yang tak disangka-sangka, insya-Allah. Okey, sekadar itu saja, tuan-tuan dan puan. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semoga kita semua diluaskan rezeki berkat Jumaat ini, dan kepada yang menyumbang, mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kalian. Allah kurniakan kalian anak yang solehah, anak-anak yang soleh-solehah, suami baik, isteri baik, keluarga bahagia. Allah luaskan rezeki, Allah bantu kalian untuk apa saja ujian dapat dilalui dengan baik, ya. Jika ada kesulitan, Allah tunjukkan kesenangan, insya-Allah. Tak banyak tak apa, yang penting ikhlas tadi, insya-Allah, ya. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih pada pihak surah An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Jumpa lagi, insya-Allah. Yang baik pada Allah, yang lemah atas kekurangan kelemahan di saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.